Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dihormati pengerusi majlis yang amat berhormat Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan merangkap pemangku Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia. Yang berhormat Datuk Taqiyuddin bin Hassan, Penolong Setiausaha Agung PAS Malaysia, merangkap ahli Parlimen kawasan Kota Baru. Yang berhormat Datuk Dr. Fadli bin Hassan, ahli Esko Kerajaan Negeri. Yang berhormat ahli-ahli Esko ataupun ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan. Yang berhormat ahli-ahli Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Yang berbahagia Yang berhormat Datuk Hassan Mahmud, Ketua Dewan Ulama PAS Kelantan merangkap Adun Tawang, penyelia DUN dan Parlimen, para pimpinan PAS, Saudara Vincent Lee, adik-beradik Bruce Lee, Vincent Lee, Naib Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS, wakil daripada Cikgu Adnan, wakil daripada Kelab Penyokong Kerajaan Kelantan, semua yang hadir pada malam ini. Pertama, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang diberikan kepada kita dan juga perkembangan yang berlaku dalam masa 2-3 minggu ni. Setelah kita menunggu lama, lebih kurang 20 tahun selepas kita meluluskan Enactment Jenayah Syariah 2 pada tahun 1993, kita tunggu lebih kurang 20 tahun. Kita free ke Gia pada waktu itu. Tok Guru kata oleh kerana lampu merah kita free ke Gia. Tapi jangan mati enjin. Bila-bila tak mati enjin ni kita tengok kanan, tengok kiri. Jadi lo ni lampu merah tu sepatutnya jadi hijau lalu. Tapi main dengan UMNO tu jadi kuning dulu. Jadi bila kita nampak lampu tu kuning, kita agak lepas kuning ni jadi hijau lah. Dan kita start masuk Gia. Itulah ibarat perkembangan yang berlaku pada hari ini. Dan kita harap insya-Allah hasrat kita yang lama ni akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bawa benda ni ke Parlimen dengan sokongan semua ahli-ahli Parlimen yang beragama Islam. Orang tanya boleh ke tak boleh lulus di Parlimen? Ambo jawab mudah ya. Kalau semua wakil rakyat Parlimen yang beragama Islam sokong, selesai masalah. Kerana soal ini bukan soal parti. Soal ini adalah tanggungjawab agama. Sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah lepas, kita dalam UMNO, kita dalam Pakatan Rakyat, dalam DAP sekalipun, kalau kita beragama Islam, kita ada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kepada Tuhan ini lebih besar daripada tanggungjawab kepada parti. Maka sebab itulah kalau semua ahli-ahli Parlimen yang beragama Islam menyedari tanggungjawab dia kepada Tuhan, tanggungjawab dia kepada agama, insya-Allah undang-undang yang kita akan bawa ni akan dapat diluluskan oleh Parlimen. Itu asas yang paling penting. Cuma apa yang perlu kita buat pada hari ini, walaupun kita dalam masa 20 tahun ni di bawah Tok Guru dulu, kita sentiasa mengadakan program-program bui penerangan, bui penjelasan, bui taklimat dalam bentuk forum, ceramah, seminar dan macam-macam. Tapi masih ada di kalangan masyarakat kita, bukan saja orang bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri pun masih lagi tidak faham dengan molek tentang undang-undang jenayah syariah Islam ini yang kita panggil hukum hudud. Maka sebab tu hari ini tanggungjawab kita, kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk menjelaskan kepada masyarakat dan menghilangkan kekeliruan dan salah faham yang ada. Pada pandangan hamba, orang yang tidak bersetuju dengan undang-undang hudud ni, dia tidak faham. Nombor satu sekali dia tidak faham, yang kedua ialah dia keliru.
Sebab ada orang bukan Islam pernah kecek ngamba. Dia kata kalau kita jalan hukum hudud ni, hamba ni kena pakai tudung kau. Dia kata hamba tak boleh pakai skop kau. Dia Cina yang bukan Islam. Hamba royak hukum hudud ni tidak sakut paut dengan kain kelubung. Tidak sakut paut dengan skop. Hudud ni ialah undang-undang tentang jenayah. Ada ni kesalahan jenayah. Hak pakai tudung ke apa tu cerita lain. Itu sebagai contoh yang ada dalam negara kita. Dan bagi kita sendiri, bapa kita PAS ni berusaha bersungguh-sungguh nak buat benda ni. Nombor satu, kerana ni tuntut agama. Selama ni kita duk itar peluang, kita duk cari kesempatan untuk laksanakan benda ini. Sebab itulah bila ada pandangan mengatakan boleh buat dengan tidak pindah pelbagai kita Kelantan tubuh Jawatankuasa Teknikal. Jawatankuasa Teknikal Enactment Jenayah Syariah. Kerana ada orang kata undang-undang hudud ni boleh buat dengan tidak pindah pelbagai. Maka kita tubuh ke Jawatankuasa ni, kita tengok di mana peluang yang ada. Kaedah mana yang kita boleh guna pakai. Dalam keadaan kita duk tengok, duk itar, tiba-tiba UMNO buka pintu. UMNO lalu dia royak dalam parlimen. Kalau mana-mana negeri nak bawa rel undang-undang tentang syariah Islam ni, termasuklah Kelantan, UMNO akan beri lalu dan akan sokong benda ni di parlimen. Jadi sedang molek lah. Sedang molek kita tengah mengatur orang-orang batal. Tak kita tak boleh tidur. Tidak gitu Hak batal tak ada, kita cenderung molek-molek ada. Ni orang-orang batal, tak kena lah kalau kita tak ambil batal hak orang-orang. Tu benda dia hanyalah gitu. Jadi bila dia buka pintu, bila UMNO beri lalu kita kena ambil kesempatan. Soal UMNO ni jujur ke tak jujur, hak tu nombor satu bagai dalam hati. Bagai dalam hati dia, kita tak tahu dia jujur ke tak jujur. Boleh jadi dia nak main dengan kita. Tapi kalau dia buka, kita tak masuk. Kalau orang belajar silat, Datuk Meja tahu. Kalau orang buka tu, kalau kita tak masuk, tak cerdik kita. Tidak gitu Dia buka, dia tentu tidak buka saja, dia nak makan. Tapi kita teh lah dia nak makan ke mana. Tu kaedah dia. Kalau kita tak Allah, kita tak tahu buah dia. Dah bila kita Allah tu, kalau dia nak makan badi dia, kecepat dia, lik dia. Kalau salah cepat kita. Tu ya bahagian mudahnya. Kalau kita masuk pula, masuk dengan buah, jangan masuk bodoh. Orang upaya kita kena masuk dengan buah. Dan kita insya-Allah kita akan melangkah dengan penuh kewaspadaan, kita melangkah dengan penuh cermat. Peluang yang ada ni bukan senang. Dan kita harap UMNO ni dalam bab ni jujur. Tu harapan kita. Dan kita harap bila kita bawa benda ni ke parlimen, dia akan sokong seperti mana hak dia janji. Palagu mana kalau salah dia tak sokong di parlimen. Kalau UMNO tak sokong di parlimen, sah nak jahat UMNO ni supaya kita duk kata selama ni. Tidak gitu Inilah bahagian kita nak tengoknya. Kalau kita tak bawa pergi parlimen, kita tak tahu dia jujur ke dia tak jujur. Jadi sebab tu hamba harap UMNO, pemimpin UMNO, wakil rakyat UMNO mesti jujur dengan kenyataan dia. Kalau kita lagi biar sampai parlimen, biar dia tentu sokong. Dan dia kena arah wakil-wakil rakyat dia yang beragama Islam sokong undang-undang yang kita nak bawa. Kalau dia tak sokong, kau sedap kita ceramah. Tidak gitu Kalau dia sokong pun sedap juga oleh kita ceramah. Kalau dia tak sokong, kau sedap. Kau sedap oleh kita. Tapi kita kena pergi. Muka kita berhenti ni, kis lampu merah. Tiba-tiba lampu hijau kita tak pergi juga. Orang kata geng. Kau menjenera dalam kereta, orang kata. Tidak gitu Lah ni kita berhenti baru ni kis lampu merah. Tiba-tiba lampu hijau tak pergi juga. Menate apa ni orang kata. Tu bagai mudah ya tuan-tuan. Bukan kita tidak beringat, kita memikir semua boleh jadi ada perakat tengah jalan. Boleh jadi ada perancangan
Tapi Quran kata dah wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Tuhan sebut dalam Quran. Wa in yuridu an yakhda'uka, sekiranya mereka merancang untuk menipu kamu wahai Muhammad, fa inna hasbakallah, sesungguhnya Tuhanlah yang akan melindungi kamu. Kita duduk atas tu. Boleh jadi UMNO nak kecek kita, nak tipu kita, nak pakak kita suruh Tuhan. Kalau UMNO nak pakak kita sungguh, nak kena kita sungguh, kita minta Tuhan lipat balik atas batas tekuk UMNO pada masa akan datang. Tu asah kita. Tapi kita kena pergi. Kita tak boleh berhenti. Sebab tu tak kena kalau ada orang pas kecek, ni bukan masa kita nak buat hudud. Masa tak kena. Bila nak tunggu mati dulu. Kita tunggu 20 tahun, bukan sehari 2 hari. Kalau hari ni kita benar, esok nak buat, boleh jadi kita lorak. Ni 20 tahun. 20 tahun ni bukan sehari 2 hari. Tak timbul soal kita lorak, soal kita kalut, sebab kita sudah tunggu 20 tahun. Orang boleh kata kita lorak kalau hari ni baru kita benar, esok istihad nak jalan hudud. Hak tu orang kata baru lorak. Tapi kita sudah tunggu 20 tahun. Kita meretoh 24 tahun. Tu barang kita kena jelas dalam bab ni. Dan kita nak buat ni pula, kita nak buat di Kelantan. Buat di Kelantan dah hanya untuk orang Islam saja. Ada penceramah UMNO sebelum pilihan raya, masa pilihan raya, tolak hudud PAS. Dia kata hudud PAS. Bapa hudud PAS? Sebab dia kata undang-undang ni kena ke orang Islam ya. Sepatutnya undang-undang ni kena kepada semua orang. Islam bukan Islam apa kena. Sebenarnya kalau kita baca dalam kitab ni ada 2 pandangan. Kita boleh laksanakan undang ni kepada semua orang, tak kira Islam atau bukan Islam. Tu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan undang-undang ni kena ke orang Islam. Orang bukan Islam kalau dia nak boleh, kaya tak sah, tak ada masalah apa. Kita ambil hak nombor 2. Undang-undang ni hanya untuk orang Islam saja, sebab inilah mengikut pandangan kita pendapat yang lebih sesuai, yang lebih realistik, yang lebih praktikal dalam suasana negara kita. Tu nak ayat kena jelas. Sebab orang ni duduk ceramah ni, masa pilihan raya apa ni, belum pilihan raya, hak pakai serban, hak tak pakai serban. Royak ni hudud ni bukan hudud Islam, hudud PAS, sebab tu kena ke orang Islam saja. Patutnya kena semua. Dia tak erti pasal dia ngaji tak habis. Dia ngaji tak habis. Kita pilih hak mana kita nak. Kita pakai hak ni. Supalah kita sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih 20 ke 9? 8. 20 ke 8? 23 ke 11? Dua-dua tu betul berlaku. Hak jenis makan tu kat Ali, hak gagah sembahyang 23. Hak bahasa gaul, hak jenis buase semaya sebelah. Duk kalut apanya? Tak seduk baluh lah 23 ke sebelah. Dua-dua tu betul berlaku. Sebelah hak Nabi buat 23 zaman Sayyidina Umar. Sama-sama ada nah. Sama-sama dipanggil sunnah dalam Islam. Kita tak seduk baluh. Rajai loh 23. Tak semaya sebelah. Tak seduk baluh gitu. Jadi bagi tu juga masalah hudud. Nak jalan semua ke, nak jalan ke orang Islam saja. Kita ambil pendapat yang mengatakan hanya untuk orang Islam saja. Selesai masalah. Tu contoh. Dan dalam undang-undang hudud ni, macam kata Yang Berhormat Datuk Fadli, kita ambil semua mazhab. So lagi hak UMNO duk kritiknya, ialah dia kata umur ni 18 tahun. Sedangkan umur balik ni mazhab Syafi'i 15 tahun. Betul. Umur 15 tahun tu umur balik. Kita tidak ambil umur balik, kita ambil umur rushd. Dia ada 2 dalam fiqh, sinul bulu, sinul rushdi. Umur balik, umur mata, cerdik. Jadi kita ambil mazhab Hanafi yang mengatakan dalam soal jenayah kena ambil umur 18. Tak boleh ambil umur 15. 15 tu di segi tanggungjawab nak sembahyang, nak puasa, nak mandi junub 15 tahun. Tapi bila mari bab jenayah, oleh kerana hukumnya berat, maka mesti bermula dengan umur 18. Hak ni hak untuk lebam duduk ceramah kapur.
Dia kata mazhab mana? Pas pakar ambil umur 18. Mazhab umur tak ngaji itulah. Mazhab umur tak ngaji. Tu nak ayat tu nak subhan. Dah banyak benda ni kekeliruan. Salah faham terutamanya di kalangan masyarakat. Amo yakin kalau kita pakat beroyak orang faham tentang undang-undang Islam ni, insya-Allah orang boleh terima. Sebab undang-undang ni macam kata Dr. Fadli tadi, ialah lebih kepada nak beri takut ke orang. Kita pesan kerana ngaji molek. Kalau mu tak pah, siap mu. Anak takut tu kak mengaji suruh congek ekor. Kita tidak nak kata anak kalau dia tak pah biasa pun tak apa, jangan tak pah pati ya. Kita tak duk piak dia. Tapi apa yang kita kata lagu tu nak suruh dia gerung. Sebab tu Imam Ghazali kata dalam kitab, bila kita ada anak di rumah kena beli rotel sakut atas pintu. Bukan nak kata anak, tujuannya suatu peringatan kepada anak kalau membuat tak juru, kalau mu tak semayang membuat tolong tak terkalu rotel ni akan naik atas punggung. Sakut atas pintu tu tujuannya deterrent. Orang putih kata deterrent az-zajar. Dalam bahasa Arab, undang-undang hudud ni lebih kepada mencegah, menghalang manusia daripada buat jenayah. Sebab itulah hukumnya dia berat. Amo royak ke wartawan. Wartawan kata ganah ni hukumnya hudud ni, kejar siapa mati sebab 100 kali, kerak tangan betul. Undang-undang tu kerah. Kita tak kata ganah, kerah. Memang kerah lah, pekong orang siapa mati dengan batu. Kerak tangan siapa putus. Sebab 100 kali bunyinya, nampaknya kerah. Tapi kalau kita ngaji molek, nak siapa situ tu lagu mana? Dalam undang-undang orang putih dia panggil burden of proof. Burden of proof tu. Nak terjemah ke mana? Terjemah sendiri lah, ikut buat demo lah. Burden of proof tu tinggi. Kalau dalam undang-undang jenayah biasa dia panggil beyond reasonable doubt, mengatasi keraguan yang menasabah. Dalam undang-undang Islam absolute certainty, kepastian yang mutlak. Supaya berzina ni syarat nak ngejar tu, nak sebab 100 rotel mesti 4 orang tengok. Tengok ni pula serupa timbul masuk dalam selaga. Nabi kata dalam hadis serupa batai celok masuk dalam bekas celok. Gak kita nak cari mana 4 orang tengok siapa sudah. Nak cari mana? Salah kita jalan dalam rok paruk. Kita hunggah pergi panggil orang, mari tak ada dah. Tidak gitu Pak nak cari mana? Sebab tu Abul Ala Maududi kata hukum hudud dalam Islam ni seolah-olah macam hukum ramziyah. Hukum simbolik saja, tidak boleh dilaksanakan sebab nak membuktikan dengan 4 orang ni hampir mustahil. Sebab itulah zaman Nabi hukum rejam sebab dijatuhkan kerana orang tu mengaku. Orang tu mari mengaku. Royak ambo ni berzina. Hak tu pula dalam kes hak mari anak perut boyah mengandung. Minta Nabi hukum dia. Kita baca dalam hadis tu. Jadi Nabi hukum dalam kes Ma'is dan Ghamidiyah. 2 kes yang masyhur disebut dalam kitab Al-Ma'is wal Ghamidiyah. 2 kes yang berbeza. Ma'is ni nama seorang lelaki. Mari ngadu depan Nabi. Tapi Nabi tak tanya mu buat kerja dengan puteri mana. Buat kerja dengan orang tina mana, tak tanya. Nabi hukum dia. Hak ngadu tadi Nabi tak tanya siapa hak jatuh, tak tanya. Dia mari beroyak. Nabi kata balik beranak dulu. Sudah beranak dia mari anak merah-merah. Royak Nabi ni lah anak aku. Nabi kata balik pera dulu hatta Fatimah. Sehingga anakmu ni boleh makan benda kerah. Kalau kita kena nasi lecek. Boleh makan nasi lecek. Dia pun lepas tu balik pera. Wak mari tunjuk ke Nabi, ambil roti suap. Budak tu boleh makan dah roti. Lalu Nabi ambil budak ni, anak ni wi kat orang, dia kata ambil perempuan ni, pergi rejam. Tu cerita dia. Tak ada kes dalam sejarah Islam ni, dalam sirah ke mana yang kesalahan zina dibuktikan dengan 4 orang saksi sebab hampir mustahil nak jumpa.
Tu kita kena faham. Memang hukum tu berat. Tapi kalau orang tu sungguh, siapa orang boleh tengok 4 orang daripada awal sampai akhir, bukan orang dah tu menatar dah tu. Tidak gitu tu. Siapa orang duk tengok caca dia boleh buat kerja sampai sudah. Bukan orang dah. Jadi kalau jenis lagu tu makhluk menatar, maka patutlah dia kalau kena kerja pun. Tidak gitu Padahal kalau kena kerja sebab orang boleh tengok sampai sudah. Mana memang tak ada. Hampir mustahil. Hak tu kita kena faham. Sebab tu jangan duk besar masalah kerja. Apa besar kau wartawan besar apa? Jangan besar masalah kerja sampai mati. Jangan besar masalah sebab tengok kepada burden of proof. Nak kerak tangan orang lagu tu juga. Nak kerak tangan orang ni bukan asal curi dari UMNO, tak apa. Tak ada masalah apa, tak kerak tangan, gratis tu. Curi selipar Jepun. Curi Maggi, tak ada masalah apa. Hak tak boleh ni gapo. Dalam kitab dia ada kalau baca kitab Ahkamul Quran Ibnu Arabi tu, tafsir Quran dia tu. Dekat 20 syarat dia letak. Tapi hak besarnya kata ulama, an yakuna lahu qimatun. An yakuna fi hirzin. Tu antara benda hak besar. Nombor 1 an yakuna lahu qimatun. Dalam bahasa putih dia kata valuable. Something valuable. Benda yang berharga. Gapo dia berharga? Supaya cicing 24 juta. Tu bagai berharga tu. Tu bagai berharga. Cicing kau 24 juta. Kalau orang curi hak tu, boleh kerak tangan. Tapi ada syarat nombor 2. An yakuna fi hirzin. Duduk dalam tempat yang selamat. Paling kurang kata ulama, duduk dalam poket luar ataupun dalam poket baju. Paling kurang. Kalau tinggal atas meja, tinggal dalam jambe, tinggal tepi jalan, kalau orang curi pun tak boleh kerak tangan sebab bukan tempat kita letak. Bukan tempat selamat. Tinggal jerolek dalam jambe. Orang curi, igat orang curi tak boleh kerak tangan walaupun jerolek. Apa? Sebab jambe tu bukan tempat simpan jerolek, tu tempat simpan muka lain. Napa dah tu? Yang ketiga, syarat ketiga, dia mencuri ni bukan kerana desakan hidup. An yakuna ghairu muttar. Dia tidak dipaksa. Dia susah sungguh. Anak dia sakit, kerja tak ada. Barang mahal. Gi minta tolong. Dengar tu wakil tak tolong sebab dia sokopah baru ni. Jadi dia tak tahu nak buat ke mana, tak ada arah. Dia tak ada pilihan kecuali mencuri. Maka orang lagu ni kalau sabit salah curi pun tak boleh kerak tangan kerana dia mencuri kerana desakkan hidup. Bukan kerana jahat. Zaman Sayyidina Umar banyak kes berlaku. Antara masyhur pekerja. Beberapa orang pekerja mencuri barang milik tuan dia. Dalam gudang. Ditangkap oleh tuan dia, bawa pergi pada Sayyidina Umar dengan barang bukti. Bila cara depan Sayyidina Umar, dia mengaku memang ambo ambil sungguh barang dalam gudang hak tuan ambo. Sayyidina Umar tanya apa? Dia kata kita lapar. Puak-puak kita lapar, gaji tak cukup. Tuan kita bayar gaji tak cukup. Dah lah bayar gaji lambat, bayar gaji tak cukup. Jadi kita tak ada pilihan, perut lapar, esok nak kerja berat, kita terpaksa curi barang dalam gudang tuan dia sendiri. Umar tidak kerak tangan, orang curi ni, Umar jatuh hukum lain. Hukum takzir. Dia panggil tuan tu, dia kata lepas pada ni, mu kena naik gaji. Mu kena naik gaji pekerja-pekerja kamu ni supaya mereka tidak mencuri. Lepas ni kalau dia curi pula, kalau kis mu tak naik gaji dia, aku kerak tangan mu. Aku tidak kerak tangan orang curi. Ni nampak tuan-tuan cara Islam. Jadi kalau rakyat ni susah, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, maka kita igat dia, kita tak boleh kerak tangan. Kita kena jatuh hukumnya dipanggil takzir. Tu contoh nak royak, susahnya kita nak menjatuhkan hukumnya ni. Sebab itulah bukan senang kita nak melaksanakan benda ni, cuma kita nak biar undang-undang ni ada. Biar undang-undang ni ada, dijadikan kanun, dijadikan undang-undang rasmi. Lepas tu nak jalan tak jalan, kalau cukup syarat jalan, kalau tak cukup syarat tak jalan. Tapi biar barang tu ada supaya kita tak rotan atas pintu lah.
Biar hotel tu ada situ. Bila nak piak, tengoklah kau perangai lah. Kalau tolu sungguh, tak reti sungguh, semaya, tak lekat ke apa, duk balik dengar ceramah UMNO, boleh piak lah. Tapi kalau budak tu juru tak buat kerja, nak piak apa-apa. Tapi undang-undang kena ada sebab tu orang yang tidak berniat buat jahat, dia takut gapo. Islam baik, bukan Islam baik. Hak tu bagi kena jelas. Pas kekeliruan lain banyak. Masalah ni. 2-3 lagi sama sebut sebelah mau berhenti. Contohnya ada lawyer tolong mula, nama Zulkifli Nordin. Dia kata undang-undang hudud PAS ni tok lelaki boleh liwat bini. Geger mula. Allah ada lawyer tolong supaya lagu ni. Pasal dia kata dalam tu disebut mana-mana suami yang meliwat isterinya tidak boleh dijatuhkan hukum hudud. Tak boleh cara bawa ke hudud. Jadi dia kata kalau lagu tu boleh liwat. Nak ayatnya pusing. Dalam tu memang sebut tok lelaki liwat bini, kita tak boleh dakwa di bawah kesalahan hudud. Sebab apa? Sebab suami isteri ni ada syubhah. Berdasarkan ayat nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi berdasarkan nah ni ulama bahas. Tok lelaki dengan bini ni, tok lelaki nak guna bini lagu mana? Nak mari kau depan kau belakang kau lagu mana? Di situlah timbulnya syubhah. Dan bila ada syubhah, Nabi sebut idra'ul hudud bis syubhah. Eloklah daripada melaksanakan hudud kerana adanya keraguan. Oleh kerana dalam kes ni ada keraguan tentang wewenang ataupun otoriti suami kata isterinya, maka kita tak boleh dakwa suami yang meliwat isterinya di bawah kes hudud. Tapi tidak bermakna tok lelaki ni bebas liwat bini kita lepas dak. Dia akan didakwa, dibicarakan di bawah kes ta'zir. Tu kena faham. Bila tak boleh cara bawah hudud, bukan mana tak jatuh hukum, bukan lepas. Dia akan dibicarakan di bawah ta'zir. Boleh jadi ta'zir ni berat lagi pada hudud. Boleh jadi berdasarkan keputusan hakim dan juga mahkamah. Ini benar-benar lagu ni hok jadi kaluk ni. Masalah orang puan ngandung. Tak boleh bukti dia ni kena ragu pasal ni macam ni. Ketua wanita Gerakkan ni. Allah sial ke dia. Tak ada arah muka dia tidak Islam. Kita nak marah pun muka dia tidak Islam. Tapi cara dia kecek tu. Sebab tu hamba ambil peluang malam ni peringat pemimpin UMNO tolong tegurlah MCA dengan Gerakkan. Berdoa lalu lah. Tak setuju tak apa, tapi jangan sampai mereka menghina, mempertikaikan hukum Islam. DAP tak setuju juga, tapi dia tak pertikaikan hukum. Dia tak hina hukum Islam. Tapi MCA dengan Gerakkan ni sampai mereka mempertikaikan hukum, menghina undang-undang Islam. Hal ni tak betul. Sebab tak mau minta pemimpin UMNO tolong ajar ni MCA dengan Gerakkan. Royak molek. Tak setuju satu hal, hak demo sebagai bukan Islam, tapi jangan mereka menghina. Ini dia kata kalau jalan undang-undang Islam, habislah orang tino anak-anak akan jadi maksa rogo. Pasal atas alasannya nak bawa bukti lawan kanu 4 orang ni kena rogo, 4 orang tengok. Bukan lagu tu maksud dia. Seorang perempuan yang berdakwa dirinya dirogol, bila dia mengadu, dia mestilah membuktikan bahawa dia betul-betul dirogol. Bukti ni kalau tak boleh bawa 4 orang mari, dia boleh pula bukti lagu lain. Orang putih panggil circumstantial evidence. Dia boleh panggil doktor, mari tengok, mari cek. Sebab orang dirogol ni dia ada kesan fizikal, ada kesan trauma dalam diri dia. Ada kesan dua tu. Jadi kalau pakar psikologi, doktor boleh buktikan bahawa betul-betul wanita ni dirogol, cuma nak bagi bukti 4 orang tengok tu tak boleh, maka mahkamah tidak boleh sabitkan wanita ni ke kesalahan zina. Kena lepas dia. Berlaku zaman Saidina Umar, tak silap ambo, seorang wanita ngandung. Suami tak ada. Geger orang kata dia ni berzina. Dia kata ambo dok zina, ambo memang dok. Patu mu ngandung lagu mana? Dia ni masalah tidur mampu. Oh, dia tidur mampu, takbir ke mana tak bangun. Jadi dia kata waktu dia tidur, kerana dia tidur mati, orang girogo dia waktu dia tidur. Dia tak tahu apa satu, tiba-tiba mengandung. Jadi buat siasat dengan keluarga dia, dengan orang kampung, dan memang sungguh terbukti waktu dia tidur dia mau pergi usul tak bangun.
Usup ikut nak bagi dataran merdeka untuk sambut 1 Mei, tak bangun juga. Tak bangun juga. Jadi sah lah dia ni betul memang tidur mati. Maka dia dilepas. Mula-mula Umar nak jatuh hukum, Ali kata laisa laka alaiha sabilun, kata Sayyidina Ali. Sebab Umar kata dah saksi tak ada, tiba-tiba mengandung tok laki tak ada. Umar nak jatuh hukum merjah. Hukum sebab Ali kata laisa laka alaiha sabilun. Mu tak ada luar Umar. Mu tak ada luar. Kena cek molek. Sayyidina Ali ni tulis jelas. Cek gapo semua, buat siasat teh, akhir terbukti dia ni betul tidur mati. Dia dilepaskan daripada sebarai hukum walaupun dia mengandung dengan tidak ada suami. Ni bagi jelas berlaku dalam kitab. Sebab tu kalau kita ngaji, kita baca, tak ada masalah. Hak masalah ada hari ni orang hak kritik ni hak tak tahu apa satu. Tak tahu apa satu. Pada royak tak sedar tahitik. Kuih gapo lah. Mungkin dia tak je makan, dia dengar tahitik. Cuba orang luar mai Kelantan, mau tak saya bodoh, tak saya bodoh. Nasi kabu behar 2 buku. Bomo nasi kabu 2 buku. Nasi kabu yati, tapi lu oyak kau, mau tak makan bodoh. Amo ke Kelantan tak pakai bodoh. Dia tak kabar dalam nasi kabu tu ada bodoh. Ni bagi kita kena faham tuan-tuan, dan insya-Allah hamba ambil masa ni sebab yang mak bohong mak suruh panjang. Jadi hamba setakat itulah dengan penjelasan pada malam ini, mudah-mudahan boleh memberi penjelasan sikit sebanyak kepada kita daripada capu-capu tu, dan mengucap terima kasih di atas kehadiran semua. Mudah-mudahan insya-Allah usaha kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.